budak yang mak ayah dia hantar asrama sekolah tahfiz umur 9 tahun, 8 tahun, kebanyakannya akhirnya nanti diorang akan memberontak. Kak Syarah kan dah pergi bagi talk sana sini, sekolah sana sekolah sini, ada yang sekolah rendah, ada yang sekolah menengah. Lepas tu Kak Syarah sendiri rasa pengalaman menghafal tu daripada sekolah rendah dan sekolah menengah pun ada. So bagi Kak Syarah rasa umur mana yang rasa macam umur ni kita kena hafal Quran, ataupun umur ni paling sesuai kita kena hafal Quran? Alright, okay, ni soalan yang menarik lah. Okay, kalau tanya soal usia kan, so sebenarnya lagi awal kita didik anak kita untuk hafal Quran is the best lah. Bagus. Okay, sebab yelah, sebab budak-budak ni makin, kena orang kata orang-orang tua ni kenapa dia susah hafal Quran. Biasalah kadang-kadang makcik-makcik ni duduk sembang, yelah ustazah, makcik ni dah banyak dosa sebab tu susah nak hafal Quran. Biasa makcik sebut macam tu lah kan. Betul. So kalau tanya umur ni memang paling sesuai ialah pada usia yang kecil lah. Kecil. Tapi ni kita detailkan sikit lah. Saya banyak baca buku tentang parenting tau. Maksudnya kita baca buku ibu-ibu yang dah berjaya mendidik anak yang hafal Quran. So ada satu ibu ni, anak dia baru waktu tu umur 7-8 tahun, tapi subhanallah anak dia dah hafal surah yang sangat banyak. Okay, so kita pun macam bacalah buku cerita dia kan. Hafal sendirilah kat rumah? Yes, dengan mak dia, bukan dengan orang hantar kat ustaz ke tak. Dengan mak dia? Ya. Wow, okay. So memang hebat lah. Dan mak dia tak hafal Quran. Wah. Okay. So nak cakapnya, kalau kita nak anak kita hafal Quran, syarat dia bukan kita kena hafal Quran dulu kan. Tapi kalau kita hafal Quran dulu, bagus lagi lah. Better lah. Okay. So pengalaman ada seorang wanita ni, dia cerita waktu daripada kandungan lagi, dia memang dah biasakan anak dia dengar bacaan Quran. Ada orang mungkin dia belum mahir dalam bacaan Quran, jadi nak hafalkan 30, nak baca sendiri 30 juzuk Quran 9 bulan tu dia agak struggle lah. Tapi kalau kita dah ada bacaan yang baik, why not dalam masa tempoh 9 bulan tu at least khatamkan satu kali bacaan, supaya anak kita dengar bacaan daripada kita lah. Jadi biasakan. Yes. Tapi kalau kita rasa, saya pun baca merangkak-rangkak ustazah kan, dapat satu juzuk pun tak lebih 1 bulan kan. Itulah. So mungkin kita boleh letak macam kan ada pernah orang buat tu, letak headphone dekat perut dia tu kan. Betul, pasang je bagi dengar je. Ya, betul. Alright. Kan ada orang cakap bila kita mengandung, sebenarnya baby tu dia boleh mendengar apa yang kita cakap kan, dia boleh respon kan. Okay, itu satu lah. Yang kedua, bila mengandung, bersalin, dia letakkan target macam ni tau. Setiap bulan tu, okay, contohlah 1 bulan kan, bulan pertama tu anak dia dilahirkan, bulan pertama tu setiap hari dia hanya akan pasang juzuk 1. Setiap hari? Ya, sepanjang bulan pertama tu baby tu dilahirkan. Okay, faham. So bila masuk bulan kedua, baby ni akan dengar juzuk 2 sepanjang bulan kedua. Wah. So boleh bayangkan berapa banyak kali budak tu dengar. Okay. So masuk bulan ketiga, dia dengarkan juzuk 3. Juzuk 3 pula? Yes. Berulang-ulang lah sepanjang bulan ketiga tu. So 1 bulan lah maksudnya. Ada dalam 30 hari contoh kan. Kalau dia kata 1 hari 1 juzuk, so 30 kali lah budak tu dengar juzuk yang sama. So once budak tu dah habis 30 bulan, dia dah dengar 30 juzuk Quran dah berapa puluh kali dah. So dia kata lepas tu bila dia start untuk train anak dia hafal Quran, subhanallah, sangat-sangat senang. Wah, Masya Allah. Dan dengar bacaan Quran tu adalah hiburan untuk anak-anak dia. Wah. Kita macam, hebat. Budak-budak hari ni hiburan dia apa? Tengok kartun, YouTube, yes, Bobo Boy, semua. Ya, budak tu tak. Itu bukan hiburan dia. Dan benda ni, cerita ni orang Malaysia tak, bukan orang Arab. So nak ceritanya macam, subhanallah, respect lah, macam hebat mak tu. Ya, betul. Itu secara orang kata by age lah. Tapi kalau tanya Kak Syarah, ni soalan famous lah, orang akan tanya Kak Syarah, bila waktu sesuai hantar anak ke sekolah tahfiz? Kan? So kalau tanya sekolah tahfiz ni, pendapat Kak Syarah lah kan, waktu yang terbaik ialah pada umur 13 tahun. 13 tahun, umur sekolah menengah lah. Ya. Okay. Sebab pada usia sekolah rendah ni, budak-budak ni, yelah macam kita budak-budak waktu tu kan, kita masih memerlukan perhatian pada mak ayah kita. So bila kita
duduk asrama. So orang kata jarak hubungan kita dengan mak ayah pun mungkin tak serapat. Yelah kan, duduk asrama and then kita kena uruskan diri sendiri dan sebagainya. berdikari. Kalau kata asrama jauh lagilah. Yes, betul. Sebab Kak Syarah kebanyakan lah yang Kak Syarah jumpa, budak-budak yang mak ayah dia hantar asrama sekolah tahfiz umur 9 tahun, 8 tahun, kebanyakannya akhirnya nanti diorang akan memberontak. Sebab awal sangat. Dan budak-budak lain yang akan berontak yang akhirnya diorang akan berhenti sekolah tahfiz dalam keadaan tak habis pun 30 juzuk Quran. Itu sampai umur berapa tu? Maksudnya yang dia tak habis tu dia duduk dari umur 9 sampai? Berbelas tahun. Sebelum form 5. So waktu yang sangat panjang. Sebab kita nak hantar sekolah tahfiz ni, Wak. Kalau masuk asrama, Aisyah asrama ke dulu? Saya asrama. Aisyah asrama mana? SBPI Rawang. SBPI Rawang. Budak pandai. Allah. So macam kalau asrama, kita dah train off beberapa kena bangun. Betul. So zaman budak-budak, sepatutnya diorang bermain, diorang dah tak ada zaman tu tau. Diorang ada jadual yang sangat pack. Sebab tu diorang memberontak. Sebab apa? Yelah diorang tak mengalami kebebasan tu macam orang lain. Tapi tak nafikan juga ada pelajar yang mak ayah dia hantar sekolah tahfiz umur 10 tahun, 11 tahun berjaya. Tak nafikan benda tu. Tapi ni tanya pendapat Kak Syarah. So Kak Syarah jawab pendapat Kak Syarah berdasarkan sekolah-sekolah yang Kak Syarah pergilah. So better one, kita nak anak kita hafal Quran. Kalau waktu sekolah rendah tu, biar kita yang train. Ataupun kita buat secara part time kan. Jemput Ustazah datang sekolah. Datang rumah. Ajar one to one. Okay. So waktu ni, hafal Quran yang sesuai ialah kena hafal one to one lah. Budak-budak kan. Yelah budak 10 tahun. Kalau awak nak mengajar 2 jam, tak duduk diam je. Tak duduk setengah jam pun dah hilang dah. So macam tu lah. So waktu sekolah menengah, barulah awak hantar ke sekolah tahfiz. So faham, itu umur yang lebih sesuai lah pada Kak Syarah. Yes. Okay, jadi kalau untuk para pendengar, kalau ada yang ada soalan tambahan kan, Kak Syarah dah banyak dah jawab soalan ni. Tapi kalau ada soalan yang tiba-tiba tertimbul di fikiran masing-masing, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kita akan jawab di episod seterusnya. Alright.